إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الصائمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hadirin ahli Jumaat yang dikasihi dan mu'takifin yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, syukurlah kita di atas nikmat Islam. Syukurlah kita di atas nikmat iman, yang mana dua-dua nikmat ni dapat kita junjungkan perintah Allah Subhanahu wa taala, iaitu satu ibadat yang dibebankan oleh Allah taala kepada kita ialah as-siyam. Maka kita kena berasa mujur banyak-banyak. Juga Allah taala beri umur kepada kita, dapat kita duduk di hujung-hujung Ramadan, dapat beriktikaf bersama dan dapat sama-sama kita memperbanyakkan amalan ibadat kita untuk menemui Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kata Allah taala, kamu ibadatlah kepada Tuhan kamu wahai manusia hatta ya'tiyakal yaqin, sehingga datang kepadamu ialah al-maut, iaitu mati. Maka as-siyam satu-satu ibadat yang merupakan perkara yang rahsia di antara kita dengan Tuhan kita. Di antara kita dengan Tuhan kita. Bagaimana kita dapat kawalkan nafsu kita daripada syahwat? Bagaimanakah kita dapat kawal mulut-mulut kita daripada berbual-bual, mengumpat dan sebagainya? Kita dah boleh peramba diri kita sendiri. Selepas itu Allah Ta'ala akan peramba pula akan siam yang kita lakukan ini. Ikhlas tara mana itu di sisi Allah Ta'ala. Ala kulli hal, kita boleh puasa dengan sempurna. Maka itu satu nikmat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang Jumaat yang dimuliai Allah Ta'ala sekalian, amalan-amalan di bulan Ramadan selain pada as-siyam ialah kita mestinya membaca Al-Quranul Karim. Kita selalu mendengar khatib. Banyak kelebihan, saya tak perlu memperbanyakkan di segi hadis-hadis. Cuma kita mari sama-sama mengamalkan. Sama-sama kita mengamalkan di rumah kita. Kita ambil Quran, suka-kurangnya kita habis satu khatam di bulan ni. Kalau boleh tak 3 kali, comel. Sebab kalau kalau kita tengok Nabi SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah, la a'lamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a al-Qur'ana kullahu fi lailatin wala qama lailatan hatta as-sabah wala sama syahran kamilan qattan ghairi Ramadan atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhrajah an-Nasa'i. Maksudnya Nabi ni sangat banyak baca Al-Quranul Karim. Qara'a al-Quran kullahu fi lailah, baca semua Quran semalam sekaligus habis. Dan tidaklah, kata Aisyah, aku tengok Nabi qiyamul lail, semayang lepas isya sampai subuh tu. Dan tidak, kata Aisyah, aku tak tengok Nabi tu puasa sebulan cukup kecuali di bulan Ramadan. Mana kata Nabi ni
Kalau bahasa kampung kata kok jijak, kalau kereta jijak 100. Nah, tu istilah muda-muda atau 1 pak 1 2 kata lagi lah. Nah, tu ayat tu Nabi ni jawab daging sungguh. Nah, apabila siapa 10 akhir Nabi i'tikaf. Nah, lepas tu ayat tu Nabi ni sungguh berlaku bulan Ramadan. Tak ada kira kata 10 awal, tengah, 10 tengah, 10 akhir. Nah, Nabi sungguh. Nah, sebab apa? Sebab Nabi sebagai nak mencontohi kepada umat dia. Nah, tu nak mencontohi kepada umat dia. Nah, sebab tu kita kena mencontohi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di segi baca Quran. Nah, baca tak boleh, tengok. Nah, tengok tunjuk. Nah, jangan kita lepaskan masa. Nah, pergi saja Ramadan lepas kita tak boleh baca Quran. Nah, tu di antaranya. Maka Quran ni sedang peringat, sedang Jumaat yang sekalian. Orang mereka kata laba dengan laba. Sebab apa? Sebab kita baca Quran ni seolah-olah kita berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamas shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Suratul Fatir ayat 29 sampai ayat 30. Apa maksudnya? Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya mereka yang selalu bertilawah kitab Allah Taala. Nah, tilawah ni berkata baca saja. Nah, baca dengan tadabbur. Nah, kalau kita baca-baca saja tak ada tadabbur, tak ada arti juga. Nah, walaupun baca banyak, sebab inti daripada Al-Quran so kita tadabbur ayati. Nah, ayat lain mai kata lagi waliyatadabbaru dah ayat dia tu. Nah, ayat lain mai kita buka. Nah, ala kulli hal nak kata innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamas shalah. Selain pada kita tu baca kitab Allah, kita baca Al-Quranul Karim, kita juga kena semaya. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan kita juga kena infak harta-harta kita terutamanya di bulan Ramadan, sama ada sirran wa alaniyah, sama ada kita bui secara senyap-senyap, nah di peti pak segi tu lek belakang, nah ataupun lepas subuh dan sebagainya, ataupun di mana-mana saja, sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Nah, ada sebagian orang mukmin yarjuna tijarah, dia mengharap benda yang dia dibuat baca Quran hasanah dia tu sebagai tijaratan lan tabur, sebagai perniagaan yang tidak akan merugikan dia. Bermakna kita bacalah. Nah, sebab apa? Cerak tak rugi. Nah, 100%, 100% lah kita tak akan rugi apabila kita baca Al-Quranul Karim. Bahkan Al-Quran dapat memberi syafaat kepada kita di hari kiamat. Nah, hadis yang sangat lebar dan kita selalu dengar di bulan-bulan Ramadan. Sedang berjemaah yang dimuliakan Allah sekalian, kalau begitu, kalau kita tengok di sini, nah terutamanya 10 akhir, nah kita rebutlah untuk kita meninjau dan juga bertadabbur ayat Allah Taala. Sebab apa? Sebab Nabi SAW mengambil berat dengan Al-Quranul Karim, terutamanya di bulan Ramadan. Kerana apa? Kerana Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Nah, pada malam Ramadan. Nah, dan ayat Al-Quran yang awal-awal diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tahu dah, ialah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq ila akhirih. Nah, ayat itu pentingnya Al-Quranul Karim. Manakala yang kedua ialah Al-Quran tu Allah Ta'ala waktu turun di bulan Ramadan daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia. Nah, ke langit dunia. Nah, itu nak kata pentingnya. Nah, pentingnya Al-Quranul Karim. Nah, sengaja diturunkan di bulan ini. Dan kalau kita tengok dalam satu riwayat daripada hadis,
diriwayatkan oleh Jabir. Nah, dia kata dengan maksudnya awal-awal suhuf Ibrahim. Nah, diriwayatkan oleh Jabir awal-awal suhuf Ibrahim. Suhuf ni kitab Nabi Ibrahim itulah. Nah, diturunnya pada awal Ramadan. Nah, iaitu bulan Ramadan ni penting ialah apa yang kata bulan yang diturunkan semua kitab, kebanyakan kitab. Nah, sebagaimana dalam hadis ini ialah suhuf Ibrahim itu diturunkan pada awal Ramadan. Nah, tu manakala kitab Taurat, nah, yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam ialah turunnya dia di bulan Ramadan juga pada ba'da Ramadan sitata ayyam. Lepas Ramadan ni hari, berlalu Ramadan ni hari, maka turunlah kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, manakala yang ketiga ialah kitab Zabur. Kitab Zabur ya, jadi diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam ialah setelah mananya lepas 12 hari. Lepasnya berlalunya Ramadan 12 hari, maka turunnya kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Manakala yang keempat ialah kitab Injil. Kitab Injil yang mana diriwayatkan oleh Jabir ini ialah tanggal 18 daripada Ramadan. Tanggal 18 daripada bulan Ramadan. Dan manakala Al-Quranul Karim, nah, sebagaimana diriwayatkan oleh Jabir ini ialah turunnya pada 24 daripada bulan Ramadan. Mana tu akhir Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar akhir kan? Mana tu 24 daripada bulan Ramadan. Itu diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu dalam hadisnya. Nah, itu atau kepentingan kita, kepentingan Ramadan. Maka kita ambil penting dengan bulan ini, insya-Allah taala, dengan effort, dengan baca Quran dan sebagainya. Dan kalau kita tengok sejarah-sejarah orang dulu, sebagaimana berkata Az-Zuhri rahimahullah, kata Zuhri dia ni, iza dakhala Ramadan fa innama huwa al-Quran, fa innama huwa qiraatul Quran wa it'amut ta'am. Maksudnya Zuhri ni dia kata apabila masuknya bulan Ramadan seperti kita duduk ni lah. Dia buat kan? Fa innama huwa qiraatul Quran. Dia baca Quran. Baca Quran. Lepas tu soal lagi tak memadai dengan baca Quran, bahkan wa it'amut ta'am. Dan memberi makanan kepada sesama manusia, terutama fakir miskin. Maka kita ambillah jejak as-salafus salih, orang alim. Kita jangan bakhil dengan harta duit yang kita sebanyak. Kita dermalah, kita kata sikit sehari tak apa, tak nanti banyak pun tak apa. Cuma ada dalam satu hari kita derma kepada fakir miskin dan sebagainya. Baik, kalau itu kita mari tengok pula kepada alim ulama. Alim ulama. Yang mana Imam Malik rahimahullah taala, iza dakhala Ramadan taraka qiraatul hadis. Wa aqbala ala qiraatul Quran. Nul Karim minal mushaf. Apa maksudnya? Imam Malik sendiri apabila masuknya bulan Ramadan, dia tinggal daripada membaca kitab hadis dia, kitab Muwatta. Dia tinggalkan hadis, dia duduk sibuk dengan hadis dia dah, duduk hipo-hipo hadis tu. Masuk bulan Ramadan dia beradu dan dia pergi padu kepada Al-Quranul Karim. Padahal kalau kita tengok dua-dua ilmu tu sama-sama berat. Hadis Nabi dengan Quran ni kita kita sama ya. Nak tinggal mana tak boleh. Nak ambil Quran tinggal hadis, nak ambil hadis tinggal Quran tak boleh. Sebab tu Nabi kata aku tinggal dua. Nak ambil Quran di ni ada di Malaysia. Dia ambil Quran, dia tak ambil hadis. Sebab apa? Dia kata hadis ni adalah perkataan manusia, bukan perkataan Tuhan. Tu apa yang kata mula nak jadi sesat umat akhir zaman. Dan memang itu benar. Benar yang Nabi kata di akhir zaman ada segolongan umatku ambil Quran saja, tak usah pakai hadis. Memang ada timbul. Wa iyazubillah. Takut-takut adanya di rumah kita. Itu di antaranya. Itulah ada kepentingan. Dia tinggal. Imam Malik dia tinggal daripada membaca kitab Muwatta dia, murajaah dia, hafal dia dalam kitab Muwatta, dia membaca Al-Quranul Karim. Dan kalau kita mai tengok as-salafus salih juga daripada jama'atus salaf kan Nakhai, Ibrahim Al-Suwadi wa ghairuhum annahum kanu yakhtimuna al-Quran fi kulli salasati layali marrah. Ini para sahabat ni kita baca untuk kita nak melihat
Ditah apa orang kata nak itba'. Nah, akan perkara-perkara yang baik. Apa kata dia? Kanu yakhtimuna al-Quran fi kulli salasati layali marrah. 3 malam sekali khatam. 3 malam sekali khatam. Mana kata 3 hari sekali lah. 3 hari sekali khatam. Nah, fa idza kana fi Ramadan khatamu kull lailatain. Apabila tibanya bulan Ramadan, puak ni lah, puak alim, puak apa as-salafus salih, puak as-salihin ni, saya kata tadi tu ialah kerana khatamuhu fi kull lailatain marrah. Nah, bulan Ramadan dia khatam tiap-tiap 2 malam 1 kali khatam. Tu nak tahu apa yang kata apa ni? Kalau motor kereta kat jejak. Nah, jejak metal, jejak gear tu lah kita kata dah, jejak minyak. Tu. Baik. Kata lagi fa iza dakhalat ashrul awakhir khatamuhu fi kulli lailatin. Allahu akbar. Nah, hebatnya dia. Padahal dia manusia seperti kita. Nah, dia makan tidur seperti kita, tapi insya-Allah dah kita boleh buat yauman minal ayyam. Kita niat dalam hati kita yauman minal ayyam. Satu hari kita juga akan boleh buat jejak langkah Rasul, jejak langkah orang-orang baik dan sebagainya. Maka kata dia pada akhir 10 Ramadan ni dia khatam tiap-tiap malam. Jadi sepengen Nabi. Nah, jadi orang as-salafus salih tu dia buat seperti mana Nabi buat. Nah, itu kata Nabi seperti saya baca hadis Aisyah lah saat ni. Nah, tu. Maka sahabat pun boleh buat. Apa dia bukan sahabat atau as-salafus salih ni. Nah, khatamu fi kulli lailatin fi kulli lailatin marrah. Mana atas sekali. Nah, hebat sekali. Itulah apa yang kata apa yang as-salafus salih. Sudah jemaah yang dirahmati sekalian. Nah, maka panggilan Allah Taala ni untuk kita apa yang kata bulan Ramadan ni suruh kita tu banyak qiyamul lail. Maka alhamdulillah bagi orang yang boleh iktikaf, dia boleh amalkan perkara ini. Cuma saya minta kepada pemuda, anak-anak kita pemuda tu hidupkan qiyamul lail sikit. Sebab kebiasaan kita mari tu kurang di segi qiyamul lail. Ala kulli hal kita mari tu baik dah. Cuma kita prak. Nisai kita tu biar banyak qiyamul lail, jangan banyak main sangat. Ada kita bangun semaya seperti mana ayah-ayah kita, abah-abah kita duduk semaya dan sebagainya. Sebagai menyauti ayat Allah Taala mana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Maka kita buatlah bulan Ramadan, tak bulan Ramadan pun sepatutnya kita kena buat. Tak ada kira pada ustaz, tak ada kira pada siapa dia. Ini adalah perintah Allah. Perintah Allah Taala tak ada suruh kepada ustaz bangun rumah tahajud dak. Orang motong orang kerja gapo pun Tuhan kata ya ayyuhal muzammil. Apa kita duk selimut belaka biar tu. Tak gitu kan. Ustaz babo mana pun duk tidur belaka lik malam. Maka Tuhan panggil tak ada panggil babo, tak ada panggil ustaz. Tuhan panggil ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Sebab tu kita kena ambil ni pakat-pakat hidup selepas daurah Ramadan. Dan kalau kita tengok juga orang panggil ini adalah satu apa? Satu sifat. Orang yang suka berqiyamul lail, suka bernajat kepada Allah Taala. Ada setengah orang itu pukul 3 je bangun dah. Belalah kita kata dia tu tidur tak nyerah sebab tua sebab saya doa dulu dah. Orang tua dulu bangun makan pineh kita kata. Tapi tak ada gapo. Apabila Allah Taala peluang dah kita tidur tak menyerah mana ni, kita bangunlah. Moga-moga kita menjadi orang muslimin sebagaimana Allah Taala katakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun. Orang muslim, apa kata Allah Taala? Mereka itu adalah sedikit daripada waktu malam mereka itu bermunajat kepada Allah. Yahjaun, bermunajat kepada Allah Taala. Wabil asharihum yastaghfirun. Wabil asharihim yastaghfirun. Dan apabila waktu suhur, waktu dekat nak fajar, dekat nak subuh tu, dia bangun istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena bangun. Bangun teriak dengan Allah Ta'ala sebab kita banyak ketaksiran kita.
Nah, dengan Allah Ta'ala, terutamanya pribadi kita sendiri. Kita masing-masing dengan Allah Ta'ala. Nah, apatah lagi kalau kita nak tengok di segi jiran kita, di segi orang yang kita bertanggungjawab. Kalau kita fikir dengan haluh-haluh yang besar-besar, nah, fa'abaina ay yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha al-insan. Nah, bukit lagi tak sel nak terima, tapi manusia ni, nah, sanggup nak terima. Apabila terima dah, kita kena banyak. Nah, mana kita saitrong kita dengan Allah Ta'ala. Terutamanya kita jadi pemimpin, kita kena saitrong dengan kepada Allah Ta'ala. Kita tak payah kot tu kot ni. Saya pernah cakap dengan orang mu'allaf kemarin dulu di sekolah, di Maismak anak dia. Dia kata dia duduk menega. Dia duduk menega kemudian nego dia tu, dia orang atas mu'allaf, udan kot tu. Penega dia makin ni sedap orang atas dah. Kemudian orang mak kita biasalah siapa-siapa dia pada dengki buat terhadap diri dia, tok laki dia nak pecah. Nah, lepas tu saya dah rayak teteha pubat di segi sehegi ni lah. Mak kata dia kata saya nak pubat macam tu boleh. Tapi dia kata saya main terus dengan Allah Ta'ala. Dia kata sehari tu dia balang atuk laki dia, nah, kat nak cerai. Maka dia menajak dengan Allah Ta'ala seorang mu'allafah Tino. Dia kata sekiranya Allah Ta'ala ni ada sungguh. Allah Ta'ala aku duduk pergi ni adalah Allah Ta'ala yang mengaturkan, yang memberi rezeki kepada aku. Maka membuilah perniagaan aku ni ataupun orang yang dengki kepada aku ini. Nah, bila lepas daripada ujian yang Allah Ta'ala uji. Nah, dia dapati esok dia tu bit nego. Dia dapati nah, apa yang perniagaan dia tu seolahnya orang tak berdeki dengan dia. Nah, seolah sebab apa maju. Tapi dalam hati dia tak ada semua ujian terhadap dia dengan Allah Ta'ala. Maka dia jawab saya kata, dia terus dengan Allah Ta'ala. Nah, dia tak main tak bomo. Saya kata baguslah awak main apa dia? Seolahnya kita terus kepada Allah Ta'ala, munajat kepada Allah yang lemah satu. Nah, maka naya kata dengan sebab dia bangun maya tahajud itulah. Nah, beristighfar. Nah, maka dia tu, nah, maka jadi dia bukan mu'allah lah. Nah, dia kita yang nama mu'allah, tapi dia adalah al-muhsinin insya-Allah Ta'ala. Nah, itulah di antara sifat-sifat al-muhsinin. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayuhan nas ibsus salam wa atimut ta'am wa sallu wan nasu niyam adkhulul jannata bisalam. Nah, tadilah siapa dia nak masuk syurga, kecek mudah-mudah bangun qiyamul lail. Tekah manusia duduk hidup. Rawahu at-Tirmizi. Nah, tak ada payah nak masuk syurga ni. Nah, tak ada payah. Semaya 5 waktu jangan hasad deki, bangun ittisal billah. Istighfar kepada Allah Ta'ala. Dan insya-Allah Ta'ala Allah Ta'ala tolongkan dia. Nah, dan asbab untuk nak mengapa asbab nak murah rezeki juga. Nah, ialah istighfar kepada Allah Ta'ala juga. Nah, ada hadis Al-Quran yang sangat panjang, hadis pada Al-Quran sangat panjang, saya tak perlu sebut sini. Kaum muslimin sedang jemaah yang dimuliakan sekalian. Maka kalau kita tengok di bulan Ramadan bukanlah hanya bulan yang asyam qiyam saja. Bahkan bulan Ramadan merupakan bulan asy-syahrul jihad. Asy-syahrul jihad, apa makna asy-syahrul jihad? Ialah bulan peperangan. Yang mana bulan ni Nabi SAW bertempur dengan musuh Allah Ta'ala sendiri di peperangan Badar yang hanya berjumlah 300 orang. Nah, lawan dengan kufar yang 10,000 kata silap saya, tahu ikun. Nah, seorang lawan 10 kata silap peperangan Badar. Nah, tetapi Allah Ta'ala tolongkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah Ta'ala sebagaimana Nabi berdoa angkat tangan dia katakan Allahumma nasruka alladhi wa'adtani. Allahumma nasruka wa'adtani 2 kali. Kemudian ia katakan Nabi kata Allahumma in ahlakta hadhil isabah la ya'budu ba'dal yaumi fil ard. Nah, mana kata orang Islam tu ada 3 orang. 300 orang lebih kurang, ada lagi hidup tapi tak lagi, tapi hak tu baik itu 300 orang ahli Badar. Maka Allah Ta'ala Nabi angkat tangan, Nabi kata sekiranya ya Allah mu mati ke ahli Badar, maka lepas pada ni tidak ada orang yang nak sembuh
kamu lagi di atas muka bumi. Orang nak buat agama. Nah, sebab pada awal Nabi pergi tak ada nak pergi. Nah, Nabi perginya ialah nak sekat apa dia kata orang musyrikin yang duk ambil harta orang Islam supaya orang Palestin lah ni tu lah. Nah, duk ambil tanah orang Islam, duk tanah wah tamar ke apa jual. Nah, kok negara lain-lain sebagai setakit. Maka orang musyrikin dulu macam tu juga. Nah, Nabi sekat dan sebagainya, maka timbullah situ peperangan. Sedang Jumaat yang dimulai sekalian, selain pada Ramadan bulan jihad, saat ini pengibadah. Yang keduanya ialah peperangan Fathul Makkah. Nah, Fathul Makkah juga, nah, dia apa? Berlakunya pada bulan Ramadan juga. Maka orang kata peperangan Fathul Makkah ni orang merupakan suatu peperangan yang besar. Badar saat ni pun besar juga. Badar ni kalau kira Allah Ta'ala mati, tak ada orang sembah dah. Lepas tu Allah Ta'ala, tak ada orang ibadat. Fathul Makkah seperti juga. Kalau sekiranya pada tahun Fathul Makkah ni sekiranya kalau Nabi pergi buka Makkah tak jaya. Tak jaya maksudnya madai apa cai canak tak ada jaya lah. Nah, maka orang kata rukun Islam tak sempurna. Sebab apa? Sebab Makkah ni orang kata tempat markas Arabiyah, tempat markas Islam. Ada Kaabah, orang buat haji dan sebagainya. Apabila Nabi tak boleh nak kawannya nak Makkah nak wilanan, nah, maka kita ni lah ni tak boleh nak pergi buat haji, tak boleh nak buat apa. Sebab apa? Sebab nak buka Makkah tak boleh. Tapi kerana Allah Ta'ala, nah, dia beri apa? Fathul Makkah tu, nah, buka dengan seni tidak ada peperangan dan sebagainya. Itu kehendak Allah Ta'ala. Maka apabila timbulnya Fathul Makkah, maka Nabi tahu dah kata, nah, dia tak lama dah akan meninggal dunia. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala turun, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum wa raditu lakum al-islam madinah. Nah, maka setelah mana turunnya ayat ni, nah, maka sehubungnya dengan Ramadan, nah, Fathul Makkah tu, saya tak ada pakai jen, payah. Kalau ada jen boleh tengok. Tak ada, lupa terus. Atau banyak kepala. Baik, saya nak rekahkan. Nah, sehubungnya Nabi kita Muhammad SAW dengan Fathul Makkah tadi. Nah, pada tahun yang Fathul Makkah ni. Nah, yang pentingnya, nah, orang kata sekiranya Islam tu tidak boleh buka, maka Islam tak sempurna, tak sampai kepada kita, tak sempurna lagi. Nah, tapi kalau Allah Ta'ala tolong, nah, orang Islam pada kali itu. Maka di sana kalau kita tengok peperangan selepas pada Fathul Makkah, kita mai tengok pula banyak lagi peperangan yang berlaku di bulan Ramadan. Dan iaitu bulan Ramadan adalah bulan Al-Jihad. Nah, iaitunya peperangan apa? Peperangan Al-Andalus. Peperangan Al-Andalus ni berlaku pada tahun 92 Hijrah. Nah, iaitu buka Sepanjuk. Nah, Sepanjuk sebelah Europe. Nah, diketuai oleh Tariq bin Ziyad. Nah, Lakah Bukit kalau tengok sejarah dia. Dan manakala ia kena ialah peristiwa yang berlaku di bulan Ramadan ialah menyempurnakan Jamiah Al-Azhar yang di kerajaan Fatimiyah pada tahun 261 Hijrah. Nah, dan yang ketujuhnya adalah di bulan Ramadan juga ialah berlakunya peperangan Hittin tahun 553 Hijriah. Nah, Sultan Abdul Nasir, nah, Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi picit, nah, Palestin pada tahun 261 Hijrah. Dan yang ke-8-nya ialah peperangan Al-Antaqiyah. Nah, ini orang Islam berdebat dengan orang Europe. Nah, berdebat dengan orang Europe. Dan satu lagi peperangan yang agak kata penting juga, iaitu peperangan yang ke-9 dulu. Yang ke-9 ialah orang kata beranaknya Ibnu Khaldun. Nah, Ibnu Khaldun ni apa kata nak bercakap, nak kit,
dalam Islam mula-mula. Nah, Ibn Khaldun, Ibn Sina, nah tu tokoh-tokoh Islam tu. Nah, baik. Manakala yang 10-nya ialah peperangan yang berlaku akhir-akhir, nah tetapi sudah berlalunya 51 tahun lebih, iaitu peperangan kemenangan orang Arab, iaitu orang Mesir terhadap Israel ni. Mana kata Arab Mesir biasa pergi dengan Israel dah. Nah, iaitu pada tahun Nengkau Cetsa. Nah, 51 tahun lagi dah. Nah, biasa orang Arab tu menang terhadap orang-orang Yahudi. Nah, maka orang kata marilah sama-sama kita merebutkan amal kita di bulan Ramadan ni. Moga-moga Allah Taala timakan amal kita. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul 'alim. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإكراما لمن جحد به وكفر وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى فيما أمر وانتهى عما نهى أن هو وزج فقد أمر الله تعالى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال في كتابه العزيز إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر إخواننا في كل مكان ولا سيما في فلسطين وفي غزة اللهم انصر مجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك اللهم ارفع رايتهم وارفع عنهم القهر والبلاء والحرب والاعتداء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة